Salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Pulau Pinang. Sekarang di Bukit Mentajam, Pulau Pinang, dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Dan sebelum saya bermula, sila tengok WhatsApp di sini 019 7878 299. Saya sudah tulis sebuah buku 100%-nya berasaskan tata bahasa komplit, lengkap dengan grammar, dan setiap bab saya ada memberi keterangan dan latihan-latihan tertentu yang berasaskan bab yang saya mengajar. Dan kesemuanya ada 1384 soalan lengkap dengan jawapan di belakang dan keterangan untuk setiap bab. Jadi jikalau kamu ingin menempa buku saya, sila buat sekarang. Nombor WhatsApp saya, sila WhatsApp saya dan beritahu saya kamu ingin menempa berapa buah buku. Dan saya akan menyediakan segala-galanya dan kirim kepada rumah kamu. Dan kamu boleh gunakan buku ini untuk self-study, belajar sendiri. Tetapi waktu kamu belajar sendiri, kamu boleh tengok jawapan di belakang, dan mungkin ada beberapa soalan yang tidak berapa faham, dan jawaban tidak berapa faham juga. Mengapa jawaban saya salah, atau jawaban betul tetapi mengapa juga. Jadi apabila saya sudah mengedarkan semua buku, maka saya akan di YouTube sini setiap bab saya akan muat naik video berkenaan dengan buku saya, dari bab 1 hingga bab yang last sekali. Saya akan buat penerangan, dan lepas itu saya akan bincangkan jawapan dengan kamu melalui melalui YouTube channel saya. So pada masa itu, jikalau kamu tidak faham, bolehlah bertanya. Oke, so inilah WhatsApp saya. Dan saya berasa sangat gembira sebab setiap kali saya mau naik video-video saya mendapati bahawa bahagian bahasa Malaysia menerima sambutan yang hebat. Saya sangat gembira, dan inilah sebabnya saya dari bab 1 hingga 100 saya 100% menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, kalau kamu suka cakap begitu. Sebelum saya boleh kata bukan sebelum, tapi waktu saya bermula YouTube channel saya gunakan 3 bahasa. Bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa English. Bahasa Malaysia selama setiap kali saya keluarkan, setiap kali saya mendapat sambutan yang hangat. Dan pelajar bahagian bahasa Malaysia, saya fikir, dan English juga, tetapi bahasa Malaysia dan English, saya kata begitu. English cakap they are very appreciative. Mereka sangat pandai menghargai sumbangan saya. Setiap kali thank you teacher, thank you doktor, terima kasih doktor, dan sebagainya. Saya rasa lagi bermotivasi untuk membuat lebih. Dan sekarang saya buat balik English dan bahasa Cina atas permintaan. Tetapi bahasa Malaysia saya akan kekal. Saya rasa amat dihargai oleh peminat-peminat dan subscriber bahagian bahasa Malaysia. Saya berasa amat dihargai, dan saya sangat suka. Saya rasa senang hati. Dan sepanjang masa saya bekerja, saya tidak pernah menjadi atau membuat kerja yang kedua, hanya mengajar. Jadi saya pernah mengajar di Singapura, English version. Saya mengajar di Singapura
Lepas itu saya ke Sabah. Di Sabah saya pernah mengajar di Tenom, di Beaufort, Kota Kinabalu, Sandakan. Dan Sandakan saya buka pusat tuition juga. Lepas itu saya pernah mengajar di Bukit Metajam, di Sekolah Menengah Jitsim. Dan sekolah yang terakhir, saya pernah mengajar di Kinabalu Commercial College, Maktab Perdagangan Kinabalu di Wisma Sabah. Lepas itu saya kena pindah ke Sandakan mengajar lagi di Maktab Perdagangan Kinabalu Cawangan di Sandakan. Lepas itu saya membuka pusat tuition di sana. Dan oleh kerana balik ke Semenanjung, saya memang berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Saya balik ke sini dan mengajar di Kluang, di Sekolah Menengah Chonghua, sebelum saya membuat keputusan untuk menumpukan perhatian kepada pusat tuition saya sendiri di Kluang sini. Jadi sejak tahun 2003 lagi saya membuka pusat tuition di Kluang, dan sampai hari inilah. Dan buat naik video adalah hobi saya suka. Saya suka, dan lagi penting selain dari suka, lagi penting saya ingin mengajar seberapa banyak pelajar yang suka bahasa internasional. Berapa orang yang suka, berapa orang itulah akan terima manfaat jikalau saya gunakan platform ini daripada mengajar muka ke muka. Okay? So jikalau kamu ingin menempa buku, sila buat sekarang. WhatsApp. Present perfect tense ini kali keempat. Tetapi atas permintaan seorang pelajar, dia berasa sangat dia adalah orang Cina, dan dia berasa susah kalau saya terangkan dalam English dan bahasa Malaysia. Jadi sebab sekarang saya ada muat naik bahasa Cina, maka dia berasa sangat gembira juga. Dia tanya saya, boleh ke cikgu ajar? So untuk dia saya ajar semua orang, supaya semua orang mendapat manfaat. Present perfect tense paling susah dalam grammar tenses bagi saya. Okay? Tapi present perfect tense boleh juga kita terangkan supaya pelajar rasa tidak susah, rasa senang. So present perfect tense nombor 1, kamu mesti tahu bagaimana, mengapa, apakah caranya, atau apa. So, apakah present perfect tense? Present perfect tense ialah kita sudah habis membuat sesuatu pekerjaan, tetapi kita tidak sebut bila. Kita hanya cakap saya sudah buat. Saya tidak cakap kemarin, saya tidak cakap 2 hari lalu. Saya hanya cakap sudah, saya sudah buat. Yang sudah itu dipanggil have atau has, diikuti dengan past participle. Dan ini jatuh ke kategori present perfect tense. So waktu kita gunakan present perfect tense, ia bermaksud kita sudah buat sesuatu perkara, tetapi kita tidak sebut bila kita buat perkara itu. Kita hanya cakap kamu boleh tengok hasilnya, keputusannya, akibatnya. Tapi saya tidak beritahu kamu bila. Kamu tengoklah, inilah hasilnya. Jadi saya mesti guna present perfect tense. Kalau saya cakap kemarin, maka saya mesti guna past tense. Contoh, I went. Tapi ini I have gone atau she has gone. Maksudnya waktu kita bercakap, perkara itu sudah dilakukan atau baru sahaja dilakukan, masih kita boleh tengok efeknya, masih boleh tengok kesannya. Itu kita guna present perfect tense. Present perfect tense ialah have atau has diikuti dengan past participle. Saya pernah ajar banyak kali. I, you, we, they kita guna have. He, she, it kita guna has. Jadi I, you, we, they kita guna have. He, she, it kita guna has. Kesemuanya berapa? 7 ganti nama. Bahasa Inggris kamu mesti ingat 7 ganti nama. Apakah past participle? Past participle baris ini.
saya mengajar sekolah rendah, saya pastikan mereka tahu ini sebelum ke sekolah menengah. Jikalau tidak, tunggu sampai sekolah menengah kita sebut past participle, mata dia besar begini. Tak paham apa itu past participle. Saya sekolah rendah sudah aja. Saya pastikan mereka tahu baru naik ke sekolah menengah. Sekolah rendah mesti tahu. So go tiap-tiap hari, when masa lalu, gone dipanggil past participle. Okay, gone, have gone, has gone. Tak boleh have go, have went. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Do tiap-tiap hari membuat, kemarin membuat, dan dipanggil past participle. Take past participle taken, eat past participle eaten, drink past participle drunk, watch past participle tambah ed watched, study past participle studied, y tukar ke ied. Mungkin kamu tanya ini, doktor, drunk bukan mabuk kan? Ya, drunk itu mabuk juga, tetapi drunk itu keadaan mabuk. Adjektif, ya, adalah sifat nama. Dia menggambarkan orang yang keadaannya tidak siuman, ya. Tapi yang drunk ini ialah kata kerja, action, perbuatan. Ini semua perbuatan, ini bukan adjektif. So drunk ada dua penggunaan, ya. Satu itu sebagai verb di sini, lagi satu sebagai adjektif, maksudnya mabuk, kan? Ini maksudnya minum, lain. So saya beri, ya, untuk present perfect tense kita gunakan inilah. Already, sudah, just, baru sahaja, yet digunakan untuk tanda soal, sudahkah. Yet juga digunakan sebagai ayat nafi, belum lagi. Belum lagi panggil not yet. Ever, pernahkah? Never, tidak pernah. Before, adakah, tidak pernah. So jikalau kita gunakan keenam-enam perkataan ini, ataupun maksud kita keenam-enam perkataan ini, maka kita guna present perfect tense. Maka kita guna have atau has diikuti dengan barisan past participle. Biasanya saya beritahu, pelajar tempat ketiga, sekolah rendah saya sudah ajar, saya tidak lepaskan. Dia mesti tahu. Oke, supaya dia pergi ke sekolah menengah, dia akan merasa lebih senang. Dia tidak keliru, dia tidak bertanya-tanya mengapa dan bagaimana, dia tidak tanya lagi. Saya beri kamu 1 menit, kamu pikirlah apakah jawaban yang tepat sekali, dan kita bincang di sini. Oke? Baiklah, mari kita berbincang nombor 1. Before. Before. Present perfect tense. She. She. Gunakan has. So, nombor 1 huruf besar sebab dia di permulaan ayat. Watch menjadi past participle, watched. Ini jawabannya. Maksudnya, pernahkah dia menonton tayangan gambar itu? Nomor 2, ever. Ever.
present perfect tense. You, I, you, we, they, have. So number 2, have. Ever juga pernahkah tidak seperti dengan before? Adakah tidak sebelum ini? Have. It menjadi past participle eaten. Number 3, yet. Di sini not yet, belum lagi. Yet digunakan sebagai present perfect tense. We, I, you, we, they, have. Study menjadi studied past participle. Jadi jawapan untuk nomor 3, have not studied. Kami belum belajar untuk peperiksaan lagi. Belum lagi. Not yet, belum lagi. Already, sudah, boleh nampak kesan. I gunakan have. Do menjadi done, past participle. Nombor 4, I have done. Nombor 5, never, tidak pernah. Never, present perfect tense. They gunakan have. They have never. Be menjadi been. Mereka tidak pernah pergi ke Ipoh. 6, just, baru sahaja. Boleh nampak kesan. It, he, she, it, has. Jadi jawapan nombor 6, has just drink menjadi drunk. Minum, bukan mabuk. 7, yet, not yet, belum lagi. He, she, it, has. 7, has not, do menjadi done. Yet sebagai soalan. Sudahkah? You kita guna have, huruf besar. It menjadi eaten. Sudahkah kamu makan? Okey. Baiklah, setakat ini sahaja. Ingat, present perfect tense berkenaan dengan sekarang. Dia berlaku tidak lama dahulu dan kita gunakan has dan have sebab kita tidak sebut bila perkara itu dilakukan dan kita hanya boleh nampak kesan akibat keputusan. Okey, maka kita guna has dan have dan waktu kita gunakan ke-6 perkataan ini atau maksud kita ke-6 perkataan ini, maka kita guna present perfect tense. Okey, begitu sajalah. Setakat ini sahaja saya sampaikan kepada kamu present perfect tense. Lesson 125. Okey, jikalau ingin menempah buku saya, sila buat sekarang. WhatsApp kepada saya. Sekian, terima kasih. Sila like, share dan subscribe sebelum itu. Okey, sila like, share dan subscribe. Terima kasih.